Alhamdulillah saya dah 25 tahun duduk di Bukit Beruntung. Tak pernah rugi. Ya. Sangat memberi keberuntungan. Indahnya hidup kita tuan-tuan. Manusia ni sifat dia langsung tak ada rugi. Tapi kita je pilih nak rugi. Bangun tidur baca doa dapat pahala. Bangun tidur kemas katil dapat pahala. Bangun tidur, ambil wuduk dan kemudian baca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi kata Allah buka 8 pintu syurga, untung lagi. Datang ke masjid ni subuh ni dah tentu yang kita akan perbincangkan ni. Banyak. Setiap langkah kita ke masjid itu diampunkan dosa, dipertingkatkan iman. Diberi 2 khurfatum minal jannah, taman-taman daripada syurga Allah yang buahnya sentiasa masak ranum. Tu nikmat dia. Tapi manusia ni dia nak kata degil boleh tahan, dia nak kata bongkak pun juga, nak kata nyombong pun perangai juga, nak kata macam-macam takabur pun. Tawaran demi tawaran yang Allah bagi, tapi manusia tak nak terima. Tawaran daripada giant, beratus-ratus manusia pergi beli. Tawaran beli tudung, bawal, tenggiri, kembung, jenahak, nama tudung tu. Semua orang nak beli. Itu sayang. Pantang ada murah, jual rumah murah sikit. Taman hiburan, taman perpaduan ni. Ya, murah sikit, berlumba-lumba kita nak beli. Tapi sebenarnya Allah bagi tawaran syurga pada kita, kadang-kadang kita tak minat. Jadi sempena dengan tahun baru kita ni 1445 Hijrah, saya pilih tajuk pada hari ini subuh dan fadilatnya, atau subuh dan kelebihan-kelebihannya, agar kita dapat belajar berapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita dan betapa kurangnya kasih sayang kita kepada Allah dan juga kepada diri kita sendiri. Kerana kita tidak memihak membawa diri kita ke arah ketaatan kepada Allah, ataupun kita sukar dan enggan mau menerima tawaran besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saya datang dengan isteri saya, tapi isteri saya tak datanglah subuh ni, ada kat hotel Indra Hotel dekat Tasik. Nampak hotel pun hotel baru kat situ. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali dalam pengajian agama ni, rujukan asalnya Al-Quran dan Al-Hadis. Quran dah tentu sahih, Al-Hadis kena cek sama ada sahih ke tidak. Dan kita baca hadis yang pertama, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebelum tu, kenal dulu siapa Abu Hurairah. Kan? Patut kita fikir, Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah? Itulah jawapan kita. Abu Hurairah sahabat Nabi SAW yang lahir di kalangan orang bukan Islam. Allah beri hidayah kepada Abu Hurairah dan dia memeluk Islam sehinggalah dia meninggal dunia di kala umurnya 78 tahun, dan dia hidup di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, dan wafat di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Pernah menjawat jawatan gubernur di Bahrain, di dalam negara-negara Islam ketika mereka pergi berdakwah. Dan Abu Hurairah daripada hidup sampai mati tak reti menulis, tak reti membaca, hafal 30 juzuk Quran. Abu Hurairah dari hidup sampai mati tak reti menulis, membaca dan mengira, merawikan atau meriwayatkan 5,374 hadis Nabi SAW. 5,374 hadis Nabi SAW. Dia meriwayatkan, menulis tak pandai. Tak macam kita sampai PhD, sampai degree, sampai master. Dia tak, menulis tak pandai. Tapi dalam ilmu agama ni cukup dahsyat dia. Abu Hurairah radhiyallahu an, dia ni adalah manusia yang menjalani banyak ujian sehingga dia ditohmah ketika menjadi pemimpin masyarakat. Kalau kita baca dalam sirah dia, Abu Hurairah ketika dia jadi gubernur, orang tuduh dia
ambil duit kerajaan dan memasukkan dalam akaun peribadinya. Bahasa mudah lah. Ambil duit kerajaan untuk kepentingan peribadi. Lalu dia dia didakwa dan dia ditangguh sekejap menjadi gubernur tu. Dia dibawa kepada pengadilan dan didapati dia tidak bersalah. Dan kemudian dia berhenti. Akhirnya buat apa? Sebab tu, tuan-tuan perasan tak? Bila baca hadis daripada Abu Hurairah jarang dengar daripada Abu Bakar, daripada Umar, daripada Uthman. Jarang dengar. Kenapa? Sebab 4 sahabat ni dia orang pemimpin negara. Tak sempat nak pergi masjid nak mengajar tak. Dia pemimpin, dia jaga rakyat macam kita 30 juta dia jaga gitu. Tapi guru-guru, Abu Hurairah dia guru. Jadi dia pergi ke masjid, dia pergi ke sana sini, dia mengajar. Maka banyaklah datang daripada kalimah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah namanya Abdul Rahman. Namanya. Tapi nama Islamnya Abdul Syam. Hamba kepada matahari. Nama dia sebelum Islam. Dia masuk Islam, Nabi bagi kepadanya Abdul Rahman. Hamba kepada yang maha pemurah. Kenapa tuan-tuan? Disebabkan Nabi pernah bersabda, itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi kata 2 nama ahabba ila Allah azza wa jalla. 2 nama yang paling Allah Ta'ala suka adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Jadi kita ni yang bakal dapat anak, tak tahulah ada harapan ke tidak dapat anak. Okey, tak apalah tak dapat anak, dapat cucu. Contohnya kan, berangan-anganlah sikit, kot-kot dapat cucu tu, maka bubuhlah salah seorang, iaitu Abdullah ataupun Abdul Rahman. Orang perempuan kalau tiba awak dah memang ada suami Abdullah, Abdul Rahman, maka rasalah bangga dengan penilaian itu, kerana dia itu nama yang paling Allah Ta'ala suka. Hari ni nama tu dah tak famous dah. Abdullah tak famous lah. Nama tak jadi orang putih. Dia kena tukar orang putih sikit. Itu nama siapa? Abu Hurairah. Itu sekadar gelaran, kerana Abu Hurairah ni bapa kepada anak kucing. Abu Hurairah ketika dia kerja, dia mengembala kambing, ambil upah daripada orang lain. Hadis Bukhari. Dia bawa anak kucing. Kemudian bila habis kerja dah, dia masuk rumah, dia letak anak kucing tu di dahan-dahan pokok dan sebagainya. Sudah selesai. Begitulah Abu Hurairah. Okey, baik. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, "Inna athqala salatin 'alal munafiqin." Sesungguhnya salat yang amat berat bagi orang munafik. Orang munafik ni orang apa? Orang yang bercakap dengan perbuatan tak sama perangai. Itu orang munafik. Cakapnya lain, buatnya lain. Depan Nabi bukan main, zuhud betul dia. Belakang Nabi dialah penyambut bagus. Itu munafik. Ya. Inna athqala salati 'alal munafiqin. Sesungguhnya salat yang terlalu berat bagi orang munafik, salatul isya. Satu, salatul isya. Kenapa? Isya dia tak ada lampu macam kita. Solat dalam keadaan pancaran cahaya sikit-sikit aja. Jadi orang munafik dia tak payah pergi, tak apa, sebab Nabi tak nampak. Jadi tak payah. Bila nak pergi, masa Nabi nampak tu masa pergi. Ini cukup bahaya. Munafik, mereka itu berat dan dia tak nak pergi waktu isyak. Tu kita kena jaga. Ada tak di rumah kita? Ada. Tengok tak warta perdana? Tengok. Semain isyak pergi ke tidak di masjid? Masjid dengan rumah kita jauh mana? Contohnya, ada surau. Tadi ada masjid rupanya bila saya lalu tadi. Di sebelah kiri tu ada masjid. Apa nama masjid tu itu? Ya. Kemudian semuanya berdekatan. Dan wasalatul fajr, dan juga solat subuh. Solat isyak, solat subuh terlalu berat bagi orang munafik. Ini di sini ulama pesan, kalau kita berat dalam keadaan macam tu, maghrib kita paling awal sekali sampai, tapi isyak dah tak ada dah. Mana pergi? Tak tahu. Subuh muka kita tak ada harapan sepanjang tahun.
dan jiwa kita terasa beban untuk solat isyak berjamaah atau solat fajar berjamaah, perangai inilah ada pada perangai orang munafik yang dia cakap tak serupa bikin. Dia cakap lain, dia buat lain. Dan walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Sekiranya mereka mengetahui, orang munafik ni, kalau dia tahu pahala yang terdapat pada solat isyak dan solat subuh itu besar pahalanya, mereka akan mendatangi la atau apa ma fihima la atauhuma walau jabwa, iaitu mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak tu sampai dia berjalan menggunakan lutut dia. Jadi kita sepatutnya rasa macam tu. Rugi. Dalam hadis lain juga, dalam hadis lain kita nak peringat pada orang lelaki yang berumur macam kita ni. Saya tahu ni dah 53 tahun dah. Rasa tua benar dah rasanya. Ya, rasa tua benar dah. Tuan-tuan, Abdullah ibn Umar, Sayyidina Ali dan para sahabat umur 14-15 tahun. Mereka duduk umur 15 tahun, 14 tahun. Jumpa Nabi, ya Rasulullah, kami mohon nak join perang, nak menentang tentera kafir, nak duduk di saf yang pertama. Nabi kata 14 tak boleh. Masuk umur 15, dia orang tanya lagi, nak duduk di saf yang pertama perang. Kita 75, duduk di saf pertama solat pun tak mampu lagi. Ia semua bagi kita orang lelaki berjuang habis-habisan kerana hari kita yang ada mungkin hari ini je. Saya selalu ulang kata Abu Dhar Al-Ghifari. Abu Dhar Al-Ghifari kata umur kita cuma ada 3 saat saja. 1 saat telah kita guna sebentar tadi, tak mungkin dapat kembali lagi. Umur saya 53 tahun, berangan nak patah balik umur 52, tak ada lagi dah. Kalau rugi-rugi, kalau untung-untung. Tapi 1 saat yang bakal tiba nanti belum tentu kita sampai ke sana lagi. Maksudnya umur saya 53, plan nak beramal pada umur 54, nak tangguh-tangguh, belum tentu takut saya mati umur 53 tahun. Jadi mana milik kita ni pada waktu sekarang yang tengah bernafas ini. Maka yang pertama dalam hadis ini, riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah. Hadis ini adalah hadis sahih dalam Sahih Muslim. Nabi menyatakan solat yang paling berat bagi orang munafik. Jangan sampai kita tu dalam jiwa kita ada perangai orang munafik. Tu cukup bahaya. Apa perangai orang munafik? Terasa beban nak pergi sembahyang isyak, ataupun tak payahlah sembahyang isyak, orang tak nampak. Kan tak payah pergi maghrib kan clear, zuhur asar lagi clear. Begitu, bagi orang nampak sikit. Kemudian beban nak datang solat subuh. Ini satu, bila kita mengaji jumpa Tok Guru. Tok Guru ni pesan, dia kata usahalah wahai lelaki untuk mengimarahkan solat subuh berjamaah, kerana itulah tanda kekuatan umat Islam. Hari ni dah tak banyak dah. Dah tak banyak lah solat jemaah gini gitu gini dan sebagainya. Dia benda ni jadi sifat tu yang kita takut. So jangan biarkan diri kita berada di dalam sifat orang munafik, terasa beban dengan isyak, terasa beban dengan subuh berjamaah. Bagi orang perempuan dia berbeza. Orang perempuan asasnya Nabi kata solat di dalam bilik tidurmu lebih utama dari solat di ruang tamu rumahmu. Solat di ruang tamu rumahmu lebih utama dari solat di masjid kampungmu. Dan solat di masjid kampungmu lebih utama dari solat di masjid aku, kata Nabi SAW. Jadi orang perempuan paling elok solat dalam rumah. Tetapi tidaklah terhalang bagi dia untuk datang solat di masjid. Terutama suami bawa isteri, Rosli bawa Noh. Kan? Jadi datanglah sama, bawa anak lagi seorang.
Jadi dia bawa ramai-ramai. Datang aja. Alhamdulillah dengan izin Allah. Cuma yang tak boleh dia adalah Rosli tak datang, Noh datang. Tanya Noh, Rosli mana? Rosli kirim akak datang. La ilaha illallah. Itu tak boleh. Contohlah. Saya bagi contoh sebab kawan lama. Itu kan. Jadi nak bagi tahu pada kita bahawa orang perempuan datang ke masjid kalau ada pengajian, kalau ada baca kitab, kalau apa-apa je, tak ada masalah, datang je lah. Dan cuba orang perempuan kalau nak cari kebaikan, kalau suami memang orang jenis datang masjid, bang, saya nak ikut. Yang ni kalau pergi pasar malam je, saya nak ikut bang. Kalau nak pergi shopping mall, saya nak ikut bang. Masa pergi masjid, saya tak mau ikut bang, awak pergi je lah. Tak, ikut je insya-Allah. Tapi kalau suami kata tak apalah, awak buatlah goreng nasi ke apa yang patutnya nanti kita nak makan, tak apa, dah selesai. Tapi yang ditekan bagi kita orang lelaki. Sebab tu kita, tuan-tuan, saya kata bahawa kita kadang-kadang bongkak takabur dan sombong. Nabi bagi tahu solat jemaah dapat 27 kali ganda, lebih utama daripada solat seorang dapat satu. Kita kata tak payahlah 27 tu banyak benar. Jadi buat satu sudah. Itu. Nyombong kita. Saya selalu ulang. Apa nak sombong sangat, tuan-tuan? Kita ni asal Nabi Adam dicipta daripada tanah. Hawa dicipta daripada tulang rusuk Nabi Adam belah kiri, belah atas dan paling bengkok. Kita bukan dari tanah. Daripada setitis air mani yang keluar daripada celah kangkang aja, daripada tempat pembuangan najis saja, tu pun bukan main sombong kita dengan Allah Ta'ala. Kita bukan Allah cipta daripada emas 916. Nak sombong sangat dengan Allah Ta'ala, bahayanya, sangat-sangat bahaya. Maka itu yang pertama. Saya ulang balik, ada hadis daripada Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Tanda orang munafik itu terasa beban untuk solat isyak berjamaah dan subuh berjamaah. Itu satu. Kedua, seandainya semua orang yang perangai begitu mengetahui besarnya pahala salat berjamaah, terutama isyak dan juga subuh, maka mereka akan mendatangi salat jemaah itu walaupun keadaan mereka itu terpaksa merangkak dengan menggunakan lutut mereka. Jadi kita ambil pengajaran pada hari ini. Kalau tuan-tuan yang sudah sedia jaga solat subuh, alhamdulillah, ambil ini sebagai semangat. Tapi yang belum sedia lagi, yang hilang subuh datang sebulan sekali je, yang lain tak datang gitu, itu yang tu kita tambah baik. Dia kedudukan dia macam mana? Bagi orang lelaki solat jemaah 5 waktu. Asasnya begitu tuntutan. Daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, 5 waktu. Di mana masjid awak solat terpulang, awak nak tukar subuh masjid lain, zuhur masjid lain, asar masjid lain pun boleh, tak ada masalah. Kenapa? Sebab nak cari banyak saksi tempat sujud di akhirat nanti. Hadis sahih, boleh. Nak ulang datang masjid kita boleh. Kejap duduk sini, kejap duduk sana, nanti duduk sini, lepas tu duduk sini, lepas tu duduk sana. Tempat sujud yang berbeza-beza yang akan jadi saksi. Tak ada masalah. Katakanlah kita tak mampu buat yang 5. Kerana apa? Kerana halangan tugasan kita. Jaga 4. 4 yang mana? Yang pertama subuh, yang kedua zuhur, yang ketiga asar, yang keempat isyak. Kenapa? Sebab maghrib ni banyak gangguan, jam di jalan raya. Niaga pasal malam baru nak lipat meja, niaga goreng pisang baru nak lipat meja, nak kemas begitu begini. Kalau tak mampu buat 4, buat 3. Subuh, asar, isyak. Subuh, asar, isyak. Isyak kita tengah bercakap, subuh kita tengah bercakap. Asar kenapa? Disaksikan oleh para malaikat. Kalau itu pun tak mampu, kekangan. Kekangan ini. Apa kekangan dia? Kita kerja dengan orang. Maka tak boleh nak buat apa? Jaga subuh dengan isyak. Al-awwaluhu wa akhiruhu. Kan? Usaha hanya untuk kita, bukan untuk orang lain. Habis hadis yang pertama.
Baik, hadis yang pertama ni, ada siapa-siapa nak tanya tak? Kok teringat terlalu lintas tentang hadis yang pertama perbincangan kita. Okey, clear. Ya, baik. Muslimat? Tak ada. Hadis yang kedua. Ya, hadis yang kedua riwayat daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, Sayyidina Uthman Affan dia kata sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jamaah, siapa-siapa yang solat isya berjamaah. Maksud berjamaah di sini adalah di mana-mana solat jamaah. Ya, di mana-mana solat jamaah didirikan. Ada sebahagian tempat tak ada masjid tempat dia. Taman tu ada surau, bukan surau Jumaat, maka di situ. Ada sebahagian tempat perumahan baru, masjid tak ada, surau pun tak ada. Dia sewa rumah sebiji, buat surau sementara pun boleh. Ya, cuma khusus bagi orang yang solat berjemaah di masjid ini, man shallal isya fi jamaah, siapa yang solat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, pahala yang Allah bagi pada dia seumpama dia solat malam separuh malam. Tu, separuh malam kita kira daripada pukul 7 sampai pukul 7. Jadi separuh lah. Pukul berapa? Bangunlah pukul 2-3 pagi tu sampailah subuh tu pahalanya. Man shallal isya'a fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail. Siapa-siapa yang solat isyak berjamaah, habuan baginya seumpama dapat pahala separuh malam qiyamul lail. Habis solat isyak malam tadi, balik rumah, letak kepala, celur betik, celur kerteh, tidur. Mimpi ni sampai ke Pakistan. Mimpi merata-rata. Jaga-jaga semayang subuh je. Malam dia tu, tidur dia tu adalah tidur umpama solat tahajud separuh malam. Ada lebih tak? Ada lagi. Wa man shalla subha fi jamaah, siapa yang solat subuh berjamaah yang telah kita buat tadi itu, faka'annama shallal laila kullah, iaitu seumpama malam tadi dia solat penuh malam, pahala qiyamul lail bagi dia. Subhanallah. Bagi orang yang tak mampu solat tahajud, tuan-tuan perempuan saya ada sekolah tahfiz kecil je di Bukit Beruntung, Prima Beruntung. Kalau tuan-tuan nak pergi ke Kuala Lumpur, exit Bukit Beruntung, singgahlah ziarah kami, Madrasah Raudah Al-Ilmi. Kami ada 45 orang pelajar, 25 lelaki, 20 perempuan. Itu aja. Kan? Jadi anak-anak kami didik untuk solat tahajud, tapi solat tahajud dan witir yang ringan-ringan aja. Solat witir kami didik mereka buat sebelum tidur. Kelas terakhir pukul 9 sampai 10.30. Lepas 10.30 tu nak minum air ke, nak buat Milo, cicah biskut mayat ke apa, lebih kurang macam tu. Lepas tu ambil wuduk nak tidur tu, solat dulu. Mereka akan solat witir berjamaah. Berapa rakaat? Saya suruh buat 1 rakaat aja. Ustaz, 1 rakaat okey ke? Okey lah daripada awak tak buat langsung. Contohnya lah. Kan? 1 rakaat. Apa 1 rakaat Nabi pernah buat? Ya. Banyak hadis Nabi. Nabi bersama para sahabat ni solat tahajud. Kemudian sahabat kata, ya Rasulullah, dah nak masuk subuh ni. Jom kita solat witir 1 rakaat. Jadi solat witir boleh buat 2 waktu. Paling afdal, ada hadis sahih. Sebelum tidur. Pukul berapa awak tidur? Pukul 12. Sebelum tidur tu ambil wuduk. Sebab sunnah nak tidur ambil wuduk. Ambil wuduk tu, masuk dalam bilik, solat dulu 1 rakaat. Dah selesai. Esok pagi nak bangun tahajud ke apa ke, semua buatlah. Tak payah buat witir lagi sebab witir dah selesai. Saya suruh dia membuat witir 1. Esok pagi bangun. Tambah sekarang pula tu alhamdulillah subuh masuk lambat. Pukul 6. Jadi bangun 5.30 pun tak ada masalah lagi. Bangun 5.30, gosok gigi, ambil wuduk.
dan kemudian saya suruh mereka buat 2 rakaat solat tahajud. Udah, tak payah buat 20. Orang yang buat 20 ni 20 tahun sekali baru buat. Dia perangai gitu, pulun ni tak. Nabi suruh buat sikit tapi nilai dia besar. Ini buat 20 ni macam Charlie Chaplin. Nak bagi banyak, bukan. Maka dalam orang yang nak buat solat solat ini, maka nilaian dia adalah boleh buat sedemikian. Buat mudah-mudah aja. Jadi kalau kita nak dapat pahala solat malam separuh malam ataupun solat malam sepanjang malam, walaupun pada hakikatnya kita tak buat, jaga solat jamaah Isyak, jaga solat jamaah subuh. Seboleh mungkin cuba dapatkan takbiratul ula. Takbir pertama imam tu, imam angkat takbir Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Jangan buat macam ni. Imam Allahu Akbar, kita baru usalli fardhu subhi, usalli tak masuk-masuk. Itu dah. Maka takbir imam Allah, kita pun Allahu Akbar. Maka itu takbiratul ula yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang ini hadis daripada Uthman bin Affan radhiyallahu an, juga hadis riwayat Imam Muslim. Dalam bab yang kedua ini, apa dia punya pengajaran? Jaga solat Isyak, pahalanya separuh malam solat malam qiyamul lail. Jaga solat subuh berjamaah, pahalanya sepanjang malam solat malam qiyamul lail. Kalau kita tak nak juga, kira merapu. Awak solat tahajud tak? Tak. Tapi dapat tak? Dapat. Kerana dengan apa? Jaga solat Isyak berjamaah, jaga solat subuh berjamaah. Tu pun nyombong manusia. Alah, tak payah bagi je lah. Tu kita lah. Itu yang paling takut tu. Bagi kita orang lelaki usaha. Orang perempuan, tolong jadi semangat pada suami. Apa semangat dia? Gosok baju suami siap-siap, gantung. Ini untuk sembahyang jemaah, besok dah ready dah. Hari ni gosok, esok punya baju dah ready dah. Kan ya? Baju hijau, seluar hijau tua, baju hijau muda contohnya. Tak apa, bagi kemas elok-elok. Orang kata suami siapa ni? Allahu Rabbi, Rosli, suami No. No juga dapat nama. Ya, sungguh. Begini kemas suaminya, begitu gini. Orang perempuan begitu keadaannya. Apa keadaannya? Berjuang. Buat apa berjuang itu? Bang, sembahyang jemaah bang, pergi masjid. Jangan kata bang, solat dengan saya je lah. Bukan tak boleh. Solat di rumah pun dapat 27 juga. Sebab dalam hadis kata, solat jemaah, dia tak sebut pun fil masajid. Dia tak sebut pun. Jadi solat jemaah di rumah dapat tak 27? Dapat. Tapi dia tak dapat kesempurnaan seperti mana yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang perempuan, kalau nak ikut suami, kejut elok-elok. Kalau tak mau ikut pun bagi tahu, bang, pergi semayang dulu. Tak apa. Nanti yang lebih-lebih nanti kita urus kemudian. Nak pergi mana pun tak apa. Abang pergi dulu masjid, insya-Allah. Dah selesai. Kita pun kalau ada urusan pun, tak payahlah zikir panjang-panjang. Lepas-lepas bagi salam tu istighfar 3 kali, bangun, calo bete, calo kertehe. Udah, terus. Kadang zikirlah ketika bawa motosikal. Boleh, tak ada masalah. Yang paling penting, jangan abai yang paling besar tu. Kalaulah datang masjid nak kena gosok jubah, tak payah pakai jubah, pakai je baju Melayu. Pakai je kurta, pakai je t-shirt, pakai je kemeja. Janji nampak kemas sudah. Tak ada larangan pun. Nabi tak letak dalam rukun solat dan syarat solat mesti pakai jubah. Sebab Abu Jahal dengan Abu Lahab pun pakai jubah. Kalau tak jaga, sebab tu saya selalu tegur. Kita boleh tahan pakai jubah, dalam poket jubah ada gudang garam. Ya sungguh. Lebih buruk. Dalam jubah tu ada gudang garam, bawa masuk dalam masjid pula tu gudang garam tu. Tak kepelik benda haram bawa masuk dalam masjid. Tapi itulah hakikatnya. Kadang-kadang kita kena hati-hati di sini. Maka ini
keterangan yang daripada hadis kedua, salat jemaah pahala qiyamul lail separuh malam, salat subuh pahala qiyamul lail sepanjang malam. Hadiah besar daripada Allah Taala. Saya tuan-tuan dengan isteri, saya dah tak pakai driver. Dulu saya pakai driver. Tapi memandangkan kepada saya baru menikah dengan isteri muda. Nanti dulu, jangan buat keputusan cepat. Saya baru menikah dengan isteri muda selepas kewafatan isteri saya yang dulu. Cepat betul orang perempuan. Ustaz memang tak ada kerja lain, menikah je kerjanya. Bukan. Isteri saya mati 2021 bulan 3 kerana kanser payudara. Bulan 5 saya pun itu aja. Kan ya. Jadi saya dengan isteri saya dulu ada driver, tapi bila kita baru menikah, baru nak start bercinta, tu kan mujhe tumse muhabbat hai. Jadi bila sembang dalam kereta, driver dengar. Akhirnya saya suruh driver, awak kerja ni lah, jadi warden je lah bagi saya bawa kereta. Dapat isteri pula, alhamdulillah, pemanduan dia tu 180. Lega hati. Kan ya? Sekali tekan umur 28 tahun. Saja nak bagi tahu. Jadi siapa nak petua bagi tahu. Iya sungguh. Ya. Dan saya dengan isteri saya sepanjang bulan kerja kami adalah dakwah. Satu Malaysia pusing. Temerloh Jaya, masjid yang viral subuh umpama Jumaat. Habis Temerloh Jaya, Tengku Ampuan Afzan di Kuantan. Patah balik pergi Merlimau Melaka. Patah balik pergi Ipoh. Patah balik pergi Pening. Patah balik begitu. Tol aja 2,800. Tol saja. Sampai begitu sebulan. Tapi syukur tak? Syukur. Kenapa syukur? Sebab itulah Allah bagi kita sibuk di dalam melakukan kemanfaatan. Tak ada masa nak merapu-merapu. Tak ada. Kita sibuk. Orang perempuan bangun pagi sibuk. Uruskan suami, uruskan anak-anak. Sampai diri dia sendiri pun tak sempat urus. Rambut udah macam eliket serabutnya. Iya. Sebab dia urus suami dengan anak-anaknya. Basuh pinggan, kemudian pakai. Basuh lagi, kemudian pakai. Basuh lagi. Nyapu sampah ni 12 kali patah penyapu setahun. Kan begitu begini. Tak. Sibuk itulah ibadah kita pada Allah Ta'ala. Yang jaga-jaga kita ni banyak ruang kosong. Balik subuh tu bukan pergi balik rumah, singgah dulu kedai. Mesyuarat di kedai dengan teh tarik yang satu dengan air suam tu 2 jam setengah. Nabi pesan falyaqul khairan, cakap yang baik-baik kalau ada, au liyasmut ataupun diam. Jangan suka duduk dalam majlis-majlis yang tiada manfaat. Terutama duduk dekat gerai. Tuan punya gerai tu pun orang lain pun nak duduk, tapi tak sampai hati nak bercakap sebab kita AJK surau. AJK surau 5 orang duduk sampai 1 jam. Orang lain datang nak makan, nyembang tak habis-habis. Order kopi O je, tu pun kosong sebab kencing manis. Nak charge pun tak sampai hati. Roti canai tak boleh makan, kolesterol tinggi. Udah macam-macam jadinya. Maka jom kita belajar untuk menerima ruang dan peluang yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, habis. Ada siapa-siapa nak tanya tak pasal ni? Sila. Okey, baik. Yang pertama sekali, pengkhususan solat malam, solat isyak dapat separuh malam tahajud, solat subuh berjemaah dapat sepanjang malam tahajud, khususiyah bagi orang yang solat jemaah di masjid isyak dan subuh. Adakah orang perempuan dapat? Kalau dia datang, dia dapat. Kalau dia tak datang, dia tak dapat. Habis tu ustaz, rugilah duduk di rumah. Awak yang rasa rugi. Pada hakikatnya awak dapat dari sudut lain. Apa sudut awak dapat? Pertama, menyediakan baju kepada suami yang pergi.
Suami pergi, suami dapat, awak dapat. Kedua, awak sediakan makan minum sebelum pergi contohnya atau balik selepas itu. Suami dapat pahala makan, awak lagi besar sebab masak untuk ramai makan. Awak duduk di rumah, awak jaga anak-anak dan harta sebab isteri yang baik adalah isteri yang menjaga amanah apa-apa yang ditinggalkan oleh suaminya. Dan orang perempuan tidak dibebankan dengan salat jamaah. Jadi orang perempuan ini, pahala dia tak datang di situ. Pahala dia datang dari sudut lain. Orang perempuan ni tuan-tuan, Allah Rabbi, dia tidur paling lambat. Dia tengok suami lena dah alhamdulillah. Sian, lama tenung, entah hidup, entah mati. Nampak senyap. Suami asma. Kan sian. Dia tengok anak dia. Anak-anak semua dah elok. Dia tak puas hati orang perempuan ni. Takut nyamuk spray Baygon. Baygon zaman kita dulu lah. Sekarang reset lah. Spray patut laki mati 70, 50 mati lah. Ubat nyamuk ni pasal. Ya, sungguh. Dia paling lewat tidur. Kejap lagi anak kecil nangis. Orang yang paling sabar sekali kita yang dah lama tidur. Orang lelaki, kau nangislah macam mana wahai anak. Aku nak tidur. Tapi yang tak sabar siapa? Mak. Dahlah dia lambat tidur. Anak menangis, dia lah juga bangun. Tukar pampers, tukar hagis dry, tukar pad-pad, apa begitu, begini dan sebagainya. Esok, dia paling lambat tidur dan dia paling awal bangun. Sebab tu saya kata orang perempuan, anda semua adalah ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka orang perempuan, rebut aja pahala yang Allah sediakan di rumah itu. Maka orang lelaki, rebut pahala yang disediakan di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana? Di masjid. Jangan tukar pula tu. Kak Timah, Abang Man mana Abang Man? Abang Man kirim Kak Timah datang. Jadi Kak Timah lah wakil kepada keluarganya di masjid. Kak Timah ketua muslimat, ketua marhaban, semua gitu. Tapi Abang Man tak ada. Itu pun bahaya. Jadi aktif di luar ni adalah orang lelaki, bukan orang perempuan. Okey, baik. Kita pergi bab yang ketiga. Surah Al-Isra, surah 17 ayat 38. Ya, surah Al-Isra, surah 17 ayat 38. Allah menyatakan, aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail. Wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikan salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Yakni dirikan pula salat subuh kerana inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tuan-tuan kalau baca hadis Nabi, puan-puan kalau renung hadis Nabi, ada hadis 2 grup malaikat atau 2 shift malaikat akan turun naik dalam tempoh 1 hari, 1 malam. Satu malaikat akan naik ketika subuh dengan berselisih dengan malaikat yang akan turun pada waktu subuh. Ya, satu dia naik waktu subuh, Allah tanya sedang Allah Maha mengetahui apa yang hamba-Ku sedang lakukan. Yusalluna, mereka sedang salat. Sekarang yang asar pula naik. Apa yang hamba-Ku sedang lakukan sedang Allah Maha mengetahui. Yusalluna, mereka sedang salat. 2 shift malaikat turun. Bagaimana dia turun? Itu adalah atas kebijaksanaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti dia turun. Dan dia bagi berita kepada Allah Ta'ala. Walaupun padahal Allah itu Maha mengetahui. Ya, maka subuh ini Allah tengok. Ya, malaikat saksi kita sembahyang subuh. Siapa lagi? Asar pun sama. Malaikat jadi saksi, masyhuda. Ini kenikmatan berpandukan ayat Al-Quran surah Al-Isra surah 17 ayat 38. Maka sebab tu bila kita baca ayat Quran ini, bila Allah kata solat malaikat akan jadi sikit saksi kita. Ni kita
Manusia akan jadi saksi kita. Tuan-tuan, untung. Sebab tu berkawan baiklah dengan semua orang. Janganlah kita bergaduh-gaduh. Habis dah pilihan raya semalam. Sudah-sudahlah. Cukup-cukuplah. Kan ya? Jangan putus hubungan silaturahim antara satu sama lain hanya kerana parti dan politik. La yadkhulul jannah, tak masuk syurga orang yang putus silaturahim. Janganlah rasa tu kita itulah yang paling baik di antara orang berbanding orang lain. Janganlah kita seorang kata yang betul, kitalah jalan ke syurga, orang lain jalan ke neraka. Jangan melampau. Orang yang ada sifat macam tu, ujub dan bangga diri, takut-takut dia dibelenggu dengan hasutan syaitan. Dia ujub dan bangga diri, syaitan kata kau memang baik, kau memang betul, orang lain semua ahli neraka, sedangkan kita ahli neraka sebenarnya. Jadi hati-hati. Maka kita antara satu sama lain ni akan jadi saksi. Akan jadi saksi. Kita solat, malaikat akan duduk di kanan kiri kita. Itu ada hadis sahih. Malah setan juga akan datang begitu. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan kalau dengar satu hadis, ya Allah, betul. Apa yang betulnya? Nabi kata apabila azan dilaungkan, maka berlarilah setan-setan kerana takutkan suara azan hingga terkentut-kentut. Tu hadis Muslim. Setan dengar azan takut lari sampai terkentut-kentut. Kita dengar azan tak ada rasa apa-apa. Rupanya kita dengan setan kita lagi teruk. Setan takut lari. Lari setan, takut. Kita lari pun tidak, datang pun tidak, tak ada perasaan. Apabila iqamah dilaungkan, berlari lagi syaitan. Dan kemudian selepas itu mereka mendatangi orang yang solat dan berada di bahu-bahu manusia yang solat. Solat sendiri ke, tok imam ke, makmum ke, solat apa ke, setan berdiri di bahu-bahu kita. Ini hadis yang sahih. Apa setan kata? Uzkur kaza wa kaza. Ingat yang ini, ingat yang itu, ingat yang ini. Hatta kata Nabi, mereka terlupa mereka sedang berada di rakaat yang keberapa. 3 ke 4. Boleh kata tiap hari lupa. Itu untungnya sembahyang jemaah. Tok imam pun kadang lupa. Kenapa lupa? Maklum dia pun manusia. Tok imam pula tu bini 3. Ya. Kadang-kadang bergaduh madu dengan madu. Kan? Jadi tok imam pun dia jadi serabut lah. Datang-datang tu angkat-angkat takbir duk teringat bini bergaduh, teringat bini bergaduh. 3 ke 4. Rupa-rupanya 2 dah bagi salam. Tu ni. 2 dah bagi salam. Allahu Rabbi. Tu. Maka dah setan dia begitu. Dia duduk kat kita. Setan ni sifatnya enggak pernah mundur, kendur dan undur. Itu sifat setan. Jadi kita kalau dalam gangguan banyak, gangguan sangat-sangat banyak. Dan solat jemaah menyelamatkan kita daripada gangguan itu. Syaitan tugasan dia. Pertama, jangan buat. Kalau kita nak buat baik ni, jangan buat. Jangan buat. Jangan buat. Tak payah buat. Tak ada untung pun. Tapi kita ni ada iman sikit. Aku tak peduli, aku nak buat. Setan tukar arah dakwah dia, dakwah dia tu macam mana dia buat? Setan akan kata, buat. Tapi pergi lambat sikit. Elok kau pergi tu imam duduk tahiyat akhir. Agak-agak tahiyat akhir baru sampai. Kalau gotong royong, agak-agak elok dia orang bentang bihun goreng baru sampai. Tu macam tu. Elok orang dah buat kerja habis dah, masa baru sampai. Begitulah dia kata. Pergi lambat, tangguh. Kau nak pergi haji, tangguh. Kau nak pergi umrah, tangguh. Nak sedekah, tak payah dulu. Nanti kejap. Dekat surau dah memang tabung dia banyak. Contohnya begitu. Dia tangguhkan kita. Mula-mula setan kata jangan buat. Tapi yang kedua, kalau kita nak buat juga, setan kata tangguh dulu. Bukan tak mau buat, tunggu pencen. Tunggu. Ingatkan kita pencen. Allah pencenkan kita dulu. Dan yang ketiga, kita selalu kata, aku nak buat segera. Setan pergi pada tahap yang ketiga. Kau pergi buat awal sikit. Pergi masjid awal sikit, lepas tu kau kata kau orang yang lambat. Kau pergi masjid, kau mengata kau orang yang tak datang masjid. Ini perangai banyak.
Kan? Kau pergi masjid, tunjuk alim sikit, baca panjang sikit waktu jadi imam, biar bergegar kepada lutut makmum. Kau tunjuk kau tu hafal Quran, lagi lingkup. Jadi tiga-tiga golongan ni tak beramal pun lingkup, menangguh-nangguh pun lingkup, beramal tidak ikhlas kerana Allah pun lingkup juga. Itu. Ya Allah, maka jom kita buat dalam solat jemaah lebih banyak menyelamatkan kita lah. Lebih banyak. Jadi makmum ni seronok tuan-tuan. Saya kalau boleh tak nak jadi imam. Kan? Kalau boleh lah. Malah Nabi pesan dalam hadis yang sahih kepada Sayyidina Umar, apabila kita pergi ke tempat orang, jangan pandai-pandai pergi duduk di tempat imam. Tapi sebab ayat di hujung tu ada, sebab tu AJK suruh saya pergi. Sebab ayat di hujung tu, melainkan ditawarkan dan dijemput menjadi imam. Tu AJK pun pandai, dia ambil ayat di hujung. Tu kan. Iya. Kan ya? Maka itu. Dan saya pula solat jemaah kalau jadi imam, pendek je bacaannya. Baca pendek. Sebab saya tahu semua belakang-belakang ni bakal jenazah belakang. Iya. Jemaah kita geng kencing manis, geng darah tinggi, geng gaut, mengesot. Iya sungguh. Jadi kita bagi ayat-ayat mudah-mudah je. Perasan tak kita baca 2 surah dalam 1 rakaat? Kan? Sajalah. Mana-mana tempat baru pergi, kadang-kadang saya baca yang tu supaya nak bagi tahu ada hadis yang sahih berhubung perkara tersebut. Pertama, surah Al-Fatihah dengan baca Qul Huwallahu Ahad rakaat pertama. Masuk rakaat kedua, Al-Fatihah, Qul Huwallahu Ahad juga. 1. Kedua, Qul Ya Ayyuhal Kafirun, Qul Huwallahu Ahad. Alam Nashrah, Qul Huwallahu Ahad. Tu. Ketiga, Qul Huwallahu Ahad, Wattini wa Zaitun, Qul Huwallahu Ahad. Pergi alam Tarokai contohnya. Jadi 3 kaedah ni. Ya, 3 kaedah ni. Adakah ianya sahih? Ya, riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Nabi SAW membentuk satu pasukan untuk keluar bermusafir. Dan dalam grup musafir itu, dah keluar berdakwah, Nabi lantik seorang menjadi imam, ketua. Sama ada dia ketua dalam perjalanan atau ketua di dalam solat. Maka mereka pun keluar bermusafir. Keluar musafir, tu imam tu, dia baca tu. Rakaat pertama Qul Huwallah, rakaat kedua Qul Huwallah. Solat yang satu lagi, dia ganti. Qul Huwallah ada juga dalam setiap rakaat. Yang pertama, kedua, mesti ada surah Al-Ikhlas. Tak lama dalam musafir, makmum komplain. Makmum kaki komplain, bukan zaman ni je. Zaman Nabi lagi ada. Tok Imam baca panjang komplain. Tok Imam baca pendek komplain. Tok Imam pendekkan zikir komplain. Tok Imam panjangkan zikir komplain. Tok Imam komplain. Suruh dia jadi imam, tiba-tiba nak terkencing. Itu kan. Komplain. Manusia kaki komplain ni zaman Nabi lagi. Tak sabar komplain. Tok Imam tu, dia orang terus tanya, Tok Imam, apasal baca Qul Hu aja, dah tak ada surah lain ke? Maka Tok Imam tu kata, aku suka baca surah ni. Tapi kalau kamu makmum tak suka, elok kamulah jadi imam. Tok Imam ni bekas komando Samseng. Kau tak suka, kau gantilah jadi imam. Kan ya? Tak, semua tak berani ambil tempat tu kerana itu imam yang dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka sabar dalam musafir itu sehinggalah mereka kembali bertemu dengan Nabi. Balik ke Madinah, Tok Imam ni balik ke rumah dia terus. Rindu ke isteri dengan anak-anak. Kan? Yang puak yang tak puas hati ni tak balik rumah, jumpa Nabi terus. Nak komplain. Ya Rasulullah, tolong tegur dengan Tok Imam kita sikit. Tak habis-habis Qul Hu je dibacanya. Udah macam tak ada surah lain. Nabi kata tabayyun. Nabi kata pergi tanya dengan Tok Imam tu. Pasal apa dia baca tu? Tunggu jawapan dia tengok. Maka apa jadi? Dia orang pun pergilah tanya. Tok Imam, ni Rasulullah suruh tanya, kami nak tanya ni. Kenapa baca gitu? Tok Imam kata, setiap kali aku baca surah Al-Ikhlas, aku rasa maha pemurahnya Allah
dan aku semakin jatuh cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapan tu dibalik cerita pada Nabi. Nabi kata, kalau yang macam tu kau bagi tahu dengan tu imam bahawa sebelum dia jatuh cinta pada Allah, Allah dah lama jatuh cinta pada dia dan dia itu dakhalal jannah, masuk syurga Allah Taala. Hanya kerana surah Al-Ikhlas. Tak payahlah kita baca panjang-panjang nak nunjuk yang kita tu ngapal Quran. Sebab Nabi pesan, kalau baca panjang bila? Masa solat sendirian. Masa tu, bacalah panjang mana. Tapi masa solat sendiri, dia wal asri je. Masa jadi tu imam, ya Allah, 1 juzuk. Kan, mufarraqah semua. Nah, ini cara kita faham. Dan bila kita buat macam ni juga bahaya. Bahayanya macam mana? Bila ada perasaan riak ketika itu. Maka itu sebahagian daripada pengajaran daripada bab yang ketiga daripada surah Al-Isra, surah 17 ayat 38. Alhamdulillah, dalam Facebook saya ada 972 orang. Alhamdulillah. Jadi depa tak tahu kat sini ada 1000. Baik. Seterusnya, ya, solat subuh atau solat asar contohnya. Solat subuh ni penyebab kita masuk syurga. Tu pun tak nak solat subuh berjemaah ni. Ya, hadis daripada Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis Bukhari 574, hadis Muslim 635. Nabi SAW bersabda, "Man sallal bardaini dakhalal jannah." Siapa salat bardain, subuh dan asar, maka masuklah dia ke dalam syurga Allah Ta'ala. Sebab tu kita kata penekanan paling besar, subuh, asar dan isyak. Cari ruang nak solat jemaah pada waktu tu. Mana awak singgah, tak kisah. Mana awak singgah. Awak nak repair pump contohnya. Masih repair pump lagi sekarang? Pencet dah. Ada jadi bos pump. Tu ada pencet. Okey. Awak nak pergi macam manalah. Ya. Katalah itu ini. Tapi dalam bab subuh, dalam bab asar, dalam bab isyak, cuba sedaya upaya untuk cari ruang untuk solat berjamaah. Walaupun awak solat jamak asar tu, jamak tu kan, maka buat secara berjamaah. Ini nilai dia. Kenapa? Man sallal bardain, siapa-siapa yang solat bardain, yang dimaksudkan solat bardain ini, kata ulama subuh dan asar, terus kalimah dia kata dakhalal jannah, masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita semua ketika Allah himpun kita dalam taman syurga pagi ni, nanti Allah himpun kita dalam Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Dan juga seterusnya. Seterusnya, sikit lagi boleh, sikit lagi. Sikit lagi dah. Solat subuh dan solat asar maupun solat fardu berjamaah ini disebut dalam hadis Muslim salah satu penghalang daripada masuk neraka. Tadi masuk syurga, yang ni penghalang daripada masuk neraka. Nabi SAW bersabda, "Lan yalijan nara ahadun salla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha." Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan solat sebelum terbitnya matahari. Solat subuh. Tapi dalam hadis ni dia tak sebut fi masajid. Dia tak sebut jamaah. Maksudnya orang yang solat subuh, dia jaga solat subuh. Cuma ulama menggariskan kebiasaannya Nabi solat subuh itu berjamaah. Ya, maka Nabi kata layali jannara, terhalang daripada mereka masuk neraka itu, ya, salla qabla tulu'i syam, iaitu mereka salat sebelum terbitnya fajar. Ini ada satu perbincangan. Ustaz, saya terlambat solat, adakah saya berdosa? Tak. Ustaz, saya solat Zuhur jam 3.45. Adakah saya berdosa? Tak. Kenapa? Yang jatuh berdosa apabila kita solat di luar waktu solat.
Sebab tu dalam Islam, kan Zuhur masuk 1.24, kemudian Asar 4.36 contohnya gitu. Maka dalam ruang tu lah, kalau awak nak berniaga, kalau awak ada mesyuarat, kalau awak ada urusan lain, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh mentakhirkan. Yang jatuh berdosa besar, solat Zuhur tak semayang, melainkan selepas azan Asar. Yang tu, yang berdosa besar. Besar dosa dia tu. Maka dalam solat subuh, sebab tu Nabi sebut dalam hadis ni, solat qabla tulu'i syam, solat sebelum terbitnya matahari. Ada orang perempuan tolong suami buat kuih. Siang malam pagi petang bakar kuih lah, itulah, inilah, macam-macam. Tidur dia dah last minute dah. Kadang tidur dia tu pun dekat dengan periuk kuih. Kesian betul tengok. Opocut tu 7.45 pagi. Opocut. Kenapa? Habis dah subuh? Habis dah. Maka dosa tak dia? Tak berdosa. Dia tak berdosa. Kerana dia bukan sengaja untuk tak solat. Cuma kita hari ni jaga-jaga. Sebab mudah benar menerakakan orang. Mudah benar menyesatkan orang. Dia seorang je ahli syurga. Itu pun bahaya. Dia tak berdosa. Cuma dia tak boleh tangguh lah. Jaga-jaga 7.45. Pergi meniaga kuih dulu lah. Tak boleh lah. Ambil wuduk, solat subuh dulu. Lepas tu pergi meniaga. Begitu. Jadi kalau dia solat lambat, boleh tak ada masalah. Cuma kalau solat awal, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah selesai memahaminya itu. Cara disebut dalam hadis ni, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan solat subuh dan juga solat wa qabla ghurubiha, dan solat sebelum tenggelamnya matahari, iaitu solat asar. Sebut lagi, subuh dan asar bawa kita masuk syurga. Subuh dan asar menghalang kita daripada dicampak dalam neraka. Hadis mana? Riwayat Imam Muslim. Besarnya subuh, besarnya asar, besarnya isyak. Baik, dan yang terakhir sekali, jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang solat subuh, Allah jamin hidup dia. Kalau ikut pembentangan para ulama hadis ni, orang yang benar-benar jaga solat subuh, maka dia adalah waliullah. Sebahagian ulama kata macam tu. Dia sentiasa dalam jaminan Allah Ta'ala. Itu dahsyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man shalla salatal subhi." Siapa yang solat subuh, ya, dan fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada dalam keadaan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang solat subuh, terutama dalam hal solat berjamaah ni, maka dia berada dalam dhimmatullah atau dhimmatillah, jaminan Allah Ta'ala. Allah jamin dia syurga. Allah jamin dia tak masuk neraka. Itu jaminan. Allah jamin dia bagi penjagaan yang baik. Dan fala yatlubannakumullahu min dhimmati bi syai'in fa innahu man yatlubuhu min dhimmati bi syai'in yudrik thumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam. Barang siapa yang solat subuh, ya, maka baginya jaminan Allah. Oleh kerana itu jangan sampai Allah menuntut sesuatu daripada jaminannya itu. Aku dah jamin syurga kepada kamu, kenapa tak buat? Aku dah jamin dihindarkan daripada neraka, Allah tuntut balik. Paling tidak Allah tarik balik. Zimmatillah, ya, jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesiapa yang Allah menuntut jaminannya itu, maka Allah pasti akan menemukannya, akan bertemu dengannya, dan Allah akan menelungkupkan wajahnya ke dalam nari jahannam. Wal'iyadu billahi min dhalik. Jadi indahnya kesimpulan pada kita bermula daripada belakang. Siapa yang solat subuh berjamaah di masjid, itu kesimpulan paling besar.
dia berada dalam jaminan dan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita undur ke belakang. Siapa yang solat subuh berjamaah dan solat asar berjamaah, Allah pasti terhalang dia masuk ke dalam neraka Jahannam. Yang ketiga, gostan lagi ke belakang. Siapa yang solat bardain, solat jemaah subuh dan asar, maka Allah pastikan dia masuk syurga. Dan seterusnya yang keempat, solat subuh ini bukan manusia je jadi saksi, tapi Allah perintah malaikat dan malaikat yang menjadi saksi, berpandukan surah Al-Isra surah 17 ayat 38. Dan yang kelima, solat Isya' berjamaah pahalanya qiyamul lail separuh malam, solat subuh berjamaah pahalanya qiyamul lail sepanjang malam. Dan yang terakhir sekali, peringatan besar bagi kita, tolong buang sifat munafik di dalam jiwa orang Islam seperti kita. Jangan rasa terbeban untuk solat subuh dan solat Isya' berjamaah, kerana itu perangai orang munafik. Dan ingatlah bahawa kalaulah kita tahu besarnya pahala salat berjamaah, ya, subuh dan Isya' dan saf yang pertama, maka kita akan datang untuk melakukannya walaupun dalam keadaan merangkak. Wallahu a'lam. Moga Allah kurniakan kebaikan. Baik, 1-2 soalan, sila. Ada soalan sekejap nah, kita jawab yang ni dulu. Solat Isya' pukul 2 hingga 3 pagi, apa hukumnya? Hukumnya Nabi tak pernah buat macam tu. Ya. Solat Isya' ni paling lewat kalau kata dalam riwayat Imam Bukhari. Kita boleh buka dalam Sahih Bukhari, atau kita boleh buka dalam kitab Fathul Bari Ibn Hajar Al-Asqalani. Kita akan dapati Nabi pernah melewatkan Isya' sehingga tidak mencapai lewat malam, tak sampai 12 tengah malam. Itu pun kenapa? Sebab Nabi tunggu bila nak solat Isya', tiba-tiba ada sahabat bagi tahu, "Ya Rasulullah, ada rombongan sahabat kita orang kampung dalam perjalanan balik, ramai mereka." Jadi Nabi kata, kalau macam tu kita rehat dulu, nanti kita tunggu dia orang balik dan kita solat sekali supaya mereka dapat sempat solat berjamaah. Jadi kalau tengok sebahagian ulama kata solat Isya' ni yang paling penting. Solat apapun eloklah disegerakan, melainkan ada halangan-halangan tertentu. Itu satu. Yang kedua, solat Isya' bandingan hadis yang kita baca, paling lewat pun sampai sebelum tengah malam. Tidaklah pukul 3 pagi. Melainkan dia yang buat kuih tadi tu tertidur. Dia yang bakar bahulu tu tidur. Tidur, opocot. Pukul 3 pagi baru jaga. Maka solat Isya'. Kenapa? Sebab Isya' berada, yakni selepas maghrib sehinggalah sebelum subuh. Tapi janganlah buat selalu. Kalau saja buat, makruhlah. Sebab Nabi tak buat gitu. Kalau kita buat cara kita, "Ustaz, saya memang solat Isya' lambat sebab saya nak tahajud." Itu lagi salah. Awak nak buat yang sunat, awak belakangkan yang fardu. Itu memang tak kena. Kan, dahulukan Isya', tahajud belum tentu, takut awak bukan tahajud tapi terkejut. Gitu, wallahu a'lam. Baik, saya jawab yang sana lagi tadi, Pak. Waalaikumsalam. Orang perempuan yang tak ada suami datang ke masjid. Baik, jawapan yang pertama, cari suami dulu. Itu jawapan yang paling sempurna. Mana-mana orang perempuan yang tak ada suami, maka saya rasa ramai lagi yang bujang terang-tang-tang di sini. Yang bini mati pun ada saya rasa di sini. Jadi apa susahnya? Hantar je WhatsApp. Kan? Hantar je WhatsApp. Kata saya ni single mingle. Saya ni seorang, sihat insya-Allah. Cari apa pasangan hidup, sudah selesai. Jadi itu jawapan tu bagus. Kenapa? Sebab jangan biar hidup sendiri. Jangan biar hidup sendiri. Kita sebab tu saya menikah cepat.
2 bulan je. Tu pun nasib baik PKP. Kalau tidak 2 hari je. Sungguh. Iya. Imam Ahmad Hanbal, kalau kita tengok dalam sebahagian sejarah ni, dia menikah selepas 7 malam ke selepas kematian isteri dia. Nah, ya. Jadi benda baik tak apalah. Bila kata-kata macam mana, okey ustaz, saya ni balu, saya ni janda, nak pergi masjid. Saya tak adalah orang yang menjaga saya. Maka orang perempuan kalau dia tu janda, lagi bahaya. AJK bukan boleh percaya. Iya, sungguh. Kalau dia bini orang, AJK tahu tak boleh buat apa. Sebab benda tu haram kalau dikacaunya. Tapi kalau awak janda, lagi bahaya. Maka cerita dia, kalau awak nak datang juga boleh tak? Boleh dengan syarat datang tu bersama satu kumpulan wanita yang lain. Jadi, katakanlah seorang wanita tu datang, Rosli bawa No. Sekali lagi, Rosli bawa No, awak ikut No. Jadi No tu jadi teman awak, selamat daripada fitnah. Boleh tak? Ketika itu boleh lah. Tak adalah masalah. Cuma macam tadi lah orang perempuan. Di rumah lebih utama. Bila datang, masa ada ceramah, masa ada pengajian, masa ada majlis, macam tu insya-Allah datanglah. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Sila tuan. Ayat? Aha. Okey, baik. Hakikatnya, semua hadis-hadis yang mengatakan ruh itu kembali, pulang pada petang Khamis, duduk bersama jasad tubuh badan pada hari Jumaat, kembali pada bulan Ramadan, hadisnya semuanya maudhu' lagi palsu. Kita orang Melayu minta maaf. Kita terdedah kepada hadis palsu yang sangat banyak, melainkan 5 atau 10 tahun kebelakangan ni. Bagaimana kita lebih mengenali daging kambing. Dulu kambing tak mau langsung kita. Orang Melayu kambing tak nak, darah tinggi. Kambing pun fikir, apa salah aku? Ya sungguh. Tapi sekarang ni baru dia berkenan dengan kambing tu. Macam tu lah. Orang Melayu dulu dia tak fikirkan tentang ketulinan, otentik hadis tu dia tak fikir. Asal ada je dia amal. Asal ada dia amal. Cek rupanya hadis tu palsu. Dan tanda hadis palsu adalah apa? Salah satunya bercanggah dengan isi kandungan Al-Quran. Al-Quran kata ruh Allah genggam. Dia tak boleh suka hati bergentayangan pulang ke taman hiburan. Dia tak boleh bergentayangan pulang ke Bukit Beruntung. Tak boleh. Kerana mereka berada di alam barzah, alam jagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbanding dengan alam dunia. Dia tak boleh balik ke rumah nak tengok anak cucu. Tak ada. Kenapa? Sebab kematian adalah istirahat yang sangat panjang atas keletihan manusia di atas muka bumi Allah. Dan semua pandangan tersebut berpandukan hadis yang palsu. Dan ianya adalah perkara yang dusta dalam agama. Dan haram dipercayai perkara tersebut. Wallahu a'lam. Okey, soalan terakhir. Atau dah lapar, ada makan ke tidak begini? Tak ada. Muslimat? Tak ada. Ya. Uzur. Aha. Orang yang solat di atas kerusi, solat duduklah, sama ada dia duduk atas kerusi ataupun dia duduk di bawah, tidaklah dia perlu sampai sakit-sakitkan badan. Dia hanya buat mengikut kadar yang dia mampu je. Orang yang sehat memang kau pandai cakap. Mesti begitu, mesti begini, kau tunggu gaut nanti. Iya, cakap tak padan dengan badan. Orang yang sakit, dia tahulah apa yang dia rasa.
Rukuk dia sikit gitu, sujud dia rendah sikit, udah. Tak payahlah mengulur tangan. Ada yang sujud dia atas kursi punggung, kepala tu sampai ke dahi. Lembut betul tulang belakangnya. Tak disuruh gitu. Awak dah memang Allah bagi sekian. Dulu awak sihat, awak beramal tak? Saya beramal Ustaz. Sampai hari ni saya duduk atas kerusi pun saya beramal. Alhamdulillah. Orang yang solat dalam keadaan uzur, maka dia buat mengikut keuzuran dia. Dia tak boleh hukum kita guna orang yang solat normal dengan orang yang tidak normal. Tak boleh. Dia buat kadar dia begitu je lah. Kalau gitu je mampu gitu je lah. Kalau itu tunduknya, udah selesai. Maka orang yang sihat seperti kita, jangan pandai bercakap sangat. Jangan komen. Esok lusa belum tentu lagi kita. Jangan kata gaut satu kaki. Gaut ujung jari je. Apa pun dah tak boleh buat dah. Cuma, bagi orang yang solat atas kerusi ni, usaha sikit paling tidak waktu takbiratul ihram, cuba berdiri seketika. Yang mana-mana boleh berdiri, berdiri. Masa tak boleh berdiri tu, masa tu duduk. Jangan, salahnya kita, parking kereta 500 meter. Parking kereta 300 meter. Bawa kerusi dua pula tu. Satu yang duduk, satu yang sujud. Elok je berjalan, tiba-tiba letak kerusi, hempas punggung terus. Takbiratul ihram dengan duduk atas kerusi. Tak boleh, tak sah solat dia. Okey. Jadi maksudnya, bagi orang yang sakit, buat mengikut kadar yang dia mampu. Tapi jangan ambil mudah. Bagi orang yang sihat, jangan hukum orang lain. Kerana apa? Sebab kita tidak berada di dalam keadaan dia. Wallahu a'lam. InsyaAllah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jutaan terima kasih kepada pihak surau atas kesudian menerima kehadiran saya. InsyaAllah saya ada ruang rehat sikit. Rehat saya waktu macam-macam ni lah. Kalau duduk di Bukit Beruntung, tak pernah berhenti. Sana sini. Kalau musafir macam ni, dapatlah rehat sikit. Ya, tu pun ada orang hantar WhatsApp dah, Ustaz, saya nak jumpa kejap. Kalau 6 orang jumpa kejap, hilang waktu rehat, Ustaz. Tapi nak buat macam mana? Cubalah. Jadi kita jangan komplain lah bila kita sibuk atas muka bumi Allah, kerana itu ibadah pada kita. Jadi pagi ni saya minta izin kepada pihak surau, kalau siapa-siapa pagi ni yang teringin nak bagi derma, sumbangan, sedekah kepada pusat tahfiz saya tak bawa tabung. Saya harap pihak surau lah uruskan yang tu. Moga-moga Allah kurniakan kebaikan berpanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah, dosa teman-teman dan jiran-jiran kami ya Allah, dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, bantu kami untuk kami mengingati-Mu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami bersyukur pada-Mu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadap-Mu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami menjaga salat jamaah di masjid ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ampuni mereka yang bersedekah di pagi ini ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan sedekah mereka benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah.
Ya Allah, sebagaimana Kau himpunkan kami dalam taman syurga ini, Ya Allah, himpunkan kami dalam jannatul firdaus-Mu, Ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.